Maknanya tuan-tuan kena buat dasar. Ambil data maklumat saya ni, bawa dalam mesyuarat jawatankuasa. Kan, polisi-polisi baru majlis kita, kan, majlis Kuala Terengganu, majlis Pitang, katanya nak buat ni, listkan, jadikan polisi, bawa dalam mesyuarat, luluskan, boleh caveat, boleh ni kalau jadikan polisi. Kenapa kadang polisi tu lebih baik daripada akta, lebih power daripada akta, kenapa diluluskan? Jadi kita gunakan pendapat, kan. Jadi kita buat apa pun, mana ada dalam akta, orang tinggalkan. Bayang Ansur mana dalam akta? Yang tanya apa? Bukan undang. Aku cek langsung tak ada akta, mana boleh Bayang Ansur? Tak boleh, awak salah ni. Salah buat bantuan ni. Bayang Ansur tak ada dalam undang-undang. Tak ada, bukan undang kata itu. Betul je tak? Tapi kita kena buatkan, jadikan polisi, kan. Langkah-langkah yang untuk melaksanakan mengurangkan tunggakan cukai oleh PBD kita. Okey. Kemudian transformasi beri perhatian kepada penyediaan dasar-dasar pengurusan percukaian oleh pihak kementerian. Macam tadi saya beritahu tadi, audit pun dah tergo, jabatan pada menteri pun dah komen dan sebagainya. Menyediakan dasar atau polisi khusus dalam meningkatkan sumbangsi PBD. Okey. Ada ke nak buat ni? Dasar percukaian negara. Yang ada dasar pertanian, dasar pendidikan, dasar wanita, dasar lelaki tak? Dasar persuasaan, dasar pencukaian negara tak ada. Saya pernah bercadangkan dalam jaminan tesis nak buat dasar ni. Kenapa? Saya satu tesis yang perlu diselesaikan. Okey. Menyediakan dasar pengurusan pencukaian DPT diberi perhatian oleh pihak kerajaan negeri. Transformasi pengurusan tunggakan cukai perlu diambil segera oleh kerajaan keseluruhan. Kalau tidak, banyak DPT yang akan membayar defisit. Okey. Okey, kesimpulannya, dengan wujudnya pengurusan cukai taksiran yang terbaik, dia akan dapat menyelesaikan masalah pungutan cukai harta di UMT. At least something lah, adalah, kan, dapat kurangkan. Di mana hasil dapat ditingkatkan ke tahap yang paling maksimal. Memang hak kita pun. Apa di dalam bajet itulah dia. Tapi sekarang ni kita cakap apa? Kita kata, kita bajet kita tunggukan tunggakan kata sebenarnya 30 juta. Dalam bajet tak apa? Dalam bajet tak apa? 10 juta kan? Betul tak? 8 juta kan? Tak? Takut tadi, kan? Betul tak? Supaya prestasi kita meningkat. Berapa pungutan? Pungutan kita dapat, alhamdulillah, tunggakan cukai dapat 80% daripada 8 juta. Hakikatnya tunggakan berapa? 30 juta. Oh. Kan? Kita takut. Tapi itulah sebenarnya. Kan? Itulah hakikatnya. Kan? Dia sampai bila? Kan? Okey. Jadi kita kena ambil sesuatu. Manakala jumlah tunggakan berada di paras paling minima berdasarkan kepada perundangan, polisi dan garis panduan. Seterusnya, dengan jumlah hasil cukai yang tinggi, PBT akan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam menyediakan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat, kan, edukasi sosial perkhidmatan dan mewujudkan pembangunan yang lestari. Setiap pembayar cukai akan menjadikan budaya membayar cukai dengan rasa penuh tanggungjawab, rela hati gembira, kan, dan menjadikan satu amalan yang sangat mulia. Mak nak ke mana? Mak nak ke mana? Mak nak pergi bayar cukai. Nak ikut seronoknya, kan? Seronoknya nak bayar cukai macam pergi KFC. Mak nak ke mana? KFC nak ikut. Mak nak bayar cukai lah. Nak ikut juga. Saya suka bayar cukai mak. Ada? Nak bayar cukai? Nak lah mak pergi lah. Tak seronok. Sedangkan bila dia bayar cukai, dapat pulang balik perkhidmatan dan infra serta kebaikan kepada dia. Tapi tak timbul perasaan ni, kan? Pegawai pilihan pun tonggak cukai. Aduh. Pegawai pilihan pun tak bayar cukai. Jadi kita kena lihatkan perkara ini supaya kita balance. Okey. Seterusnya, untuk berjaya dalam membentukkan cukai, sekarang mencabar. Betul lah, cabar sangat. Kan? Awak mencabar. Tapi bukanlah satu yang mustahil untuk dicapai dan digapai. Setiap BT akan dapat menyelesaikan masalah tunggakan cukai. Tiada masalah tak dapat diselesaikan sekiranya ada kemahuan dan ikhtiar, pasti ada jalan penyelesaian. Masya-Allah. Nah, ada soalan lagi? Ada apa nak tanya? Silakan. Doktor nak tanya pandangan lah. Tanya pandangan doktor. Salah satu masalah tunggakan cukai adalah premis kosong. So apabila premis kosong ni, macam mana kita nak atasi dia? Sebab dia tak menjadi pendapatan.
Okey, seperti mana soalan tadi, soalan yang baik. Di mana dalam peruntukan undangan Seksyen 162 ada diceritakan tentang pulangan balik cukai ataupun remisi ataupun remittance, kan? Boleh pulang balik cukai kepada bangunan-bangunan yang kosong tidak diduduki. Akta ni PBT tak suka. Akta ni lah yang nak membantu rakyat, membantu pembayar cukai, membantu mereka-mereka yang menghadapi kesusahan dan kepayahan dalam ekonomi yang meleset. Inilah akta yang bantu. Betul tak? Tapi berapa ramai PBT yang mengawalkan semua ini je. Betul tak? Dan tak diwawalkan pun. Walaupun masa PKP hotel tutup, shopping kompleks separuh tutup, 80% tutup, tetap bayar full tax. Zalim tak? Nak jawab kau kat Erat Hafiz, kali kezaliman kau menolak permohonan tersebut. Peluang ni, inilah akta yang mengizinkan, yang beri keprihatinan yang hebat kepada pembayar cukai. Jadi pembayar cukai kalau ada masa dia susah, kita tolong dia, kita bantu dia. Masa dia senang, dapat income, dia akan bayar cukai lah, tak ada hal lah. 2 tahun kita tolong dia, 20 tahun dia bayar berterusan tanpa tonggakan. Prosedur ini adil dalam undang-undang, kan? Di mana kita boleh dapat kurangkan cukai 40 hingga 60% melalui permohonan secara bertulis menyatakan bahawa bangunan saya, kedai saya, kilang saya tidak dapat ni, letak ada syarat-syarat dia. Pertama antaranya taklah, kan, bangunan tu boleh diduduki. Yang kedua, sewa yang diminta adalah munasabah, kan. Lagi apa tu? Dia punya apa? Keluasan ni lebih daripada 1000 kaki persegi, kan. Dan ada lagi bertiga. Jadi ada tempoh-tempoh 6 bulan sebagainya. Maknanya, tapi kesimpulannya, setiap pemilik harta boleh dapat pengurangan cukai 40 hingga 60% setahun. At least something lah. Kalau dia punya bayaran dia 100,000 kalau kilang, dapat jimat 60,000, lega tak dia? Saya ada kilang yang tukar dia 60,000, dia dapat kurang 40,000 tu, subhanallah. Sekarang dia kilang dah disewakan, dia bayar gitu je. Kita tolong, bantu dia, kan? Jangan tak tolong. Ada PBT yang mengenai syarat-syarat. Alasan dia kepada kita ODP, kita jangan galakkan sangat ni permohonan yang mesti. Kenapa? Dia akan menguangkan hasil kita, pertama. Yang kedua, menguangkan pendapatan kita. Yang kedua. Yang ketiga, dia akan menyusahkan pegawai-pegawai paksa datang cek bangunan-bangunan tersebut. Ini akan nambahkan kos OT, kos mileage dan kepenatan pekerja-pekerja pejabat. Kesian dia walaupun gaji dia naik. Betul tak? Malahan kan itu ditambah parah lagi, ada PBT meletakkan syarat bahawa siapa nak memohon remisi bagi rumah kediaman kena bayar RM50. Nak mohon komision kena bayar RM1. Nak mohon kilang kena bayar RM300-400. Letakkan syarat. Alasannya nak bayar kos tadi. Tak bayar lah, nak tolong-tolong lah. Bukan lama, 6 bulan, setahun. Dia dah duduk, okey, fine. Macam 40 hingga 60%. Ya. Sebab tu kalau kami yang guna nilai tambah ni, guna nilai tambah mudah. Katakan nilai tambah ni nilai bangunan campur nilai tanah, dapat jumlah dia, betul tak? Kita dengan kadar kan. Jadi bila rumah kedai ataupun kilang tak berduduki, nilai bangunan ni terbuang terus. Kita ambil nilai tanah ni. Kalau ditandingkan nilai tanah tu 30% ataupun 60% lepas tu, kalau ni 60% lepas tu, inilah dapat. Tapi bagaimana pula Puan Nasrata? Kan? Saya dah kaji-kaji ke Puan Nasrata, saya kaji kurang lebih ke, saya buatlah syarat, buat paper scoping je. Scoping kita kerja kepada yang dibetul dan semua lain majlis yang saya kasih hasil mahasiswa. Dia bertanggung kata kerja untuk tujuan-tujuan ini kerana memandangkan berdasarkan kajian-kajian saya yang telah kita buat, berdasarkan kajian-kajian kita lain. Saya mengatakan pendapat terpengaruh bagi Puan Nasrata kenapa tanah mereka dah tanah milik semua sekali, milik bersama, jadi kita cadangkan 50% saja. Ini senang. Ada keputusan 50%. Jadi Puan Nasrata kondo-kondo semua 50% terus. Tak payah kira lagi. Kita lama ni lagi. Jadi kita akan dihormati dan akan disegani. Kenapa time susah itu
Yang senang kita sapu, kita belasah, kita sitar. Okey, clear? Ada soalan lain? Baik. Terima kasih. Share sikit macam mana? Tak ya. Masa pengurusan tadi, pengurusan perbakan macam ni. Macam mana keadaan sana? Mungkin dapat sama sikit. Kena nama ke? Keadaan dia kalau sakit kita ni PBT sakit sama. Sakit kita sama. Gaut macam mana support dah tinggi. Kan? Kan? Kalau slow sikit lah. Tapi ada orang pula tahap 4. Ada orang tahap 3. Ada orang tahap 2, tahap 1. Jadi orang tahap 4 ni, kita nasihat lah orang tahap 1 tahap 2. Jangan buat gini, jangan buat ni, jangan makan ni, jangan makan ni. Kita buat macam tu. Jadi kita share lah. Kita sama je, masalah kita sama je. Walaupun Brunei, walaupun Johor, walaupun Selangor, masalah kita sama. Jadi seperti yang dikongsikan tadi pagi, bagi ketiga jabatan bandaran, jumlah tunggakan yang dikumpul adalah dalam 40 juta. Jadi kebanyakannya pembayar cukai ini ada yang memang reluctant tidak membayar cukai. Selazimnya diorang ni banyak tidak berpuas hati, macam terutama sekali dengan perkhidmatan yang diberikan, dan mungkin ada yang tidak faham kepentingan cukai itu dikutip, dan mungkin juga dari segi pengurusan dalaman tak tidak dalaman, macam mungkin sebab PBT penilai pegawai penilai apa ni pun memang ada yang dengan background kelulusan yang berkenaan, tapi diorang ni tidak banyak pengalaman. Jadi mungkin juga permasalahan daripada penilaian, mungkin kadang-kadang belum cukup tak faham penilaian apa tu, mungkin saja dari segi dalaman pun penaksiran itu perlu dibetulkan lah. Tapi sekarang kenapa tunggakan cukai itu boleh dikatakan teruk lah, doktor, ialah orang tidak berpuas hati dikenakan cukai dan mungkin tidak faham apa keperluan cukai. Sebab kita memang banyak usaha-usaha sudahlah, macam SMS memang ada. Lepas itu misal ni kita guna sistem daripada Kementerian Kewangan Ekonomi yang ada model payment yang boleh auto update payment, untuk billing. Kalau di tempat kamu, cukainya berapa? Tunggakannya berapa? Kamu berapa tu untuk tunggal setahun? 14 juta. Setahun 13 juta tunggakan. Di situ Kawan. Kalau guide dalam 2.9 juta. Oh, sama dengan tadi cakap contoh kan? Tuntang 25,000. 60,000. Itu 60,000. Si Bangawan berapa juta? 14 juta. 14 juta. 14 juta. Tunggakan berapa? 30 juta. Ini 2.9 juta. tunggakan 10 juta. untuk 60,000. Tunggakan Barang dengan 12,000. 12,000. Tak usah. Itu baru kan? Lama kan? Sama, tapi dia punya kawasan bandaran kecil. Maksudnya betul lah, dia cakap tadi yang dekat satu tempat tempatan timur tu betul lah jadi double, triple kan. Betul. Itulah memang keadaan kritikal lah. Kritikal tu maksudnya tahap 4 dah tu kalau sakit. Susah dah, kita dah terlalu mana nak atas. Saya lupa beritahu tadi, antara beberapa faktor yang kita dalam, mungkin saya tak masukkan ya.